Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah binti Saufi daripada 5 PISMP Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iman Syafiah binti Muhammad Ali. Saya dari 5 PISMP Sains. Dan saya Dana Izzati binti Nur Muhammad Mahfuz bersama kami dalam perkongsian pengalaman pembelajaran bagi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Baiklah, pertama sekali kami ingin berkongsikan hasil pembelajaran terhadap tugas yang telah kami laksanakan, iaitu dalam pendidikan inklusif, di mana kami dapat merangka satu aktiviti PDP untuk murid berkeperluan khas dalam kelas arus perdana dan juga dalam subjek inovasi digital dalam PDP, di mana kami dapat menghasilkan satu inovasi yang berasaskan masalah pembelajaran untuk tujuan pemasaran. Seterusnya, big idea yang dikemukakan dalam tugasan ini ialah perkembangan teknologi digital dalam membangunkan pendidikan untuk semua. Jadi, berdasarkan big idea ini, kami perlu menghasilkan satu BBM digital yang dapat mendukung proses PDP bagi murid berkeperluan khas yang telah dipilih, iaitu murid disleksia. Dalam melaksanakan inovasi BBM digital ini, kami telah memperolehi beberapa pengetahuan dari sesi kuliah dan pembacaan dalam subjek pendidikan inklusif dan inovasi dalam pendidikan. Dalam subjek pendidikan inklusif, kami telah mengetahui bahawa murid disleksia mempunyai beberapa kelemahan dari segi lambat membaca, sukar untuk menyiapkan tugasan, mempunyai kekeliruan di antara huruf B, D, P dan Q serta mempunyai tahap kognitif yang sederhana. Namun begitu, murid disleksia mempunyai daya imajinasi yang tinggi serta kreatif dalam menghasilkan lukisan. Dalam subjek inovasi dalam pendidikan pula, kami telah mempelajari beberapa model dan aplikasi yang boleh digunakan untuk menghasilkan inovasi digital. Oleh itu, dalam projek ini, kami telah menggunakan model Ashworth dan model Theological, manakala aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan projek ini adalah aplikasi PowerPoint, Padlet, Quizzes dan Jamboard. Berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehi, maka satu BBM digital telah dihasilkan yang dinamakan sebagai WeLearn, iaitu We Learn Together. Dalam BBM ini mengandungi 3 bahagian utama, iaitu video PDP, kuis dengan menggunakan aplikasi Quizzes dan juga tugasan khas, iaitu melukis dengan menggunakan perisian Jamboard. Jadi BBM ini adalah sesuai digunakan oleh murid tipikal dan inklusif, terutamanya bagi MDK disleksia. Ketiga-tiga komponen utama ini telah digabungkan dalam satu perisian Padlet dan ini memudahkan guru dan murid untuk mengakses BBM ini pada bila-bila masa sahaja. Antara kesesuaian BBM digital untuk MDK disleksia dalam video yang telah dihasilkan, yang pertama ialah terdapat audio, teks dan juga animasi yang menarik. Kemudian, video ini juga menekankan perbezaan warna pada huruf P, B, D dan Q dengan latar belakang tulisan yang berwarna pastel dan juga menggunakan tulisan font Arial dengan saiz 24. Keadaan ini untuk mengurangkan kekeliruan MDK disleksia dalam membaca teks pada video ini dan memudahkan mereka memahami isi kandungan yang ingin disampaikan dengan lebih baik. Seterusnya, antara kesesuaian BBM digital untuk MDK disleksia dalam kuis yang dihasilkan ialah pertama, terdapat teks dan juga gambar. Yang kedua, menekankan perbezaan warna pada huruf P, B, D dan Q. Serta kuis ini mempunyai tempoh masa yang sesuai dengan kognitif MDK disleksia. Dan akhir sekali, kuis ini dapat memaparkan jawapan yang betul ataupun salah bagi membolehkan MDK disleksia mengetahui kelemahan dan kekuatan dalam topik yang dipelajari. Akhir sekali, tugasan khas yang disediakan dalam BBM ini melalui aplikasi Jamboard adalah sebagai salah satu platform untuk mencukik kreativiti murid-murid dalam melukis, terutamanya bagi MDK disleksia. Di samping itu, ia juga dapat meningkatkan keyakinan MDK disleksia dalam mengikuti aktiviti PDP. Bagi memastikan projek inovasi ini sesuai untuk digunakan kepada pelajar-pelajar disleksia, maka kami telah meminta beberapa maklum balas dan pandangan daripada rakan-rakan pembelajaran. Antaranya adalah
guru PPKI daripada SK Methodist Perak iaitu Puan Dalina binti Abdul Rashid. Menurut beliau, projek inovasi ini merupakan sebuah projek yang menarik, jelas dan mudah difahami oleh murid. Selain itu, ia juga sesuai untuk digunakan kepada pelajar-pelajar disleksia kerana ia mempunyai beberapa elemen yang menarik dan interaktif seperti audio dan video serta perkataan-perkataan yang dieja di dalam projek ini juga adalah menggunakan warna-warna yang berbeza bagi memudahkan murid untuk membacanya. Namun begitu, menurut beliau, projek ini perlu dilakukan sedikit penambahbaikan iaitu dari segi meringkaskan soalan kuis yang dihasilkan bagi memudahkan murid untuk menjawab dan membacanya. Selain itu, kami juga meminta maklum balas daripada seorang lagi guru PPKI daripada SK Methodist Perak iaitu Puan Salmah binti Daud. Menurut beliau, video yang dihasilkan di dalam projek inovasi ini merupakan sebuah video yang menarik dan mudah difahami oleh pelajar. Selain itu, ia juga sesuai digunakan kepada pelajar-pelajar yang mempunyai masalah dalam pembelajaran. Namun begitu, terdapat beberapa penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh inovator iaitu dari segi penggunaan anak panah animasi di dalam putaran air supaya ia lebih jelas dan mudah dilihat oleh pelajar. Seterusnya saya akan sambung tentang penerapan 6C atau juga dikenali sebagai kompetensi dan kemahiran global sepanjang melaksanakan BBM digital ini. Berikut merupakan kemahiran yang terdapat dalam 6C iaitu pemikiran kritikal, kolaboratif, kreativiti, komunikasi, perwatakan dan kewarganegaraan. Pertama ialah pemikiran kritikal. Pemikiran kritikal ialah melibatkan aktiviti mental seperti analisis, selain tafsiran dan penilaian. Dalam tugasan ini, pelajar telah menganalisis dengan membuat perkaitan dan mengenal pasti pola antara kursus SES 3132 dan SES 3152. Berdasarkan raja set ini, kita dapat lihat tugasan penghasilan BBM ini merupakan MPDL antara kedua-dua kursus ini. Oleh itu, pelajar perlu menghasilkan sebuah BBM untuk murid MBK dengan menggunakan kaedah digital. Kemudian dalam kursus SES 3132, beberapa aspek telah dianalisis oleh pelajar iaitu sasaran, iaitu bukan sahaja kepada murid MBK tetapi juga kepada murid tipikal yang terdapat dalam bilik darjah inklusif. Kemudian ciri masalah MBK dan juga kaedah PDP MBK. Dalam SES 3152 pula, pelajar telah memilih model inovasi yang telah dipelajari yang bersesuai dengan BBM yang dihasilkan serta aplikasi penghasilan yang bersesuaian dengan sasaran, kandungan di SKP, masalah MBK yang telah ditetapkan. Bagi unsur kolaboratif pula, unsur kolaboratif telah diterapkan semasa proses mendapatkan rakan pembelajaran bagi mendapatkan maklum balas dan pandangan daripada pakar tentang produk yang dihasilkan. Rakan pembelajaran yang diperoleh dalam penghasilan BBM ini ialah Puan Dalina Abdul Rashid, seorang guru PPKI dari SK Methodist Perak. Maklum balas yang diterima daripada Puan Dalina akan dijadikan sebagai pendekatan untuk menambah baik produk yang dihasilkan. Kemudian, unsur kolaboratif juga diterapkan semasa perbincangan pelajar dengan pensyarah dan juga rakan sekelas tentang permasalahan yang berlaku sepanjang membangunkan BBM digital ini. Ialah unsur kreativiti. Unsur kreativiti juga diterapkan semasa menghasilkan BBM digital ini apabila pelajar dapat menggunakan pelbagai kaedah dan aplikasi untuk membangunkan BBM digital bagi memenuhi keperluan MBK dalam proses PDP. Dalam BBM digital yang dihasilkan ini, antara aplikasi yang digunakan ialah Jamboard, PowerPoint bagi menghasilkan video dan juga Quizzes bagi menghasilkan soalan interaktif. Selain itu, unsur kreativiti juga berjaya diterapkan apabila pelajar berkebolehan untuk menghasilkan tema dan kandungan BBM yang sesuai dengan murid sasaran. Sebagai contohnya, memilih template yang bersesuaian, font menarik, highlight isi penting, soalan interaktif dan audio yang jelas. Terusnya, elemen komunikasi juga dapat diterapkan semasa menghasilkan BBM digital ini. Apabila pelajar dapat berkomunikasi secara dua hala bersama rakan pembelajaran untuk menilai BBM yang dihasilkan. Selain itu, pelajar juga berkebolehan untuk berkomunikasi secara maya apabila pelajar membuat hebahan tentang hasil produk di media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube dan WhatsApp bagi mendapatkan maklum balas daripada masyarakat umum. Selain itu, pelajar juga dapat berkomunikasi dengan menyampaikan topik pembelajaran kepada murid dengan mengaplikasikan bahan digital yang terdapat dalam BBM seperti video, soalan interaktif dan juga grafik.
6C yang seterusnya ialah elemen peratakan. Elemen peratakan dapat dilihat semasa menghasilkan BBM digital apabila pelajar mahir dan berpengetahuan dalam menggunakan pelbagai aplikasi digital serta mencari maklumat dan bahan yang sesuai dalam membangunkan inovasi BBM yang dapat memberi impak yang efektif dalam proses PDP. Selain itu, elemen peratakan juga dapat dirujuk kepada aspek akhlak dan etika pelajar. Hal ini khususnya apabila komunikasi yang disampaikan oleh pelajar kepada rakan pembelajaran atau rakan sekelasnya dengan baik, sopan dan teratur bagi mendapatkan pertolongan untuk mendapatkan maklum balas tentang produk yang dihasilkan. Elemen 6C yang terakhir ialah elemen kewarganegaraan. Elemen kewarganegaraan dapat dipupuk melalui pemanfaatan digital. Unsur-unsur digital digunakan secara meluas dalam tugasan dan digunakan dengan cara yang sangat berkesan untuk meningkatkan kedalaman elemen alam sekitar, iaitu melalui tajuk yang dipilih, proses sekitaran air semula jadi dalam proses pembelajaran. Memandangkan tajuk yang dipilih iaitu proses sekitaran air semula jadi merupakan isu semula jadi dan juga isu global, maka ia membolehkan pelajar berfikir seperti warga global dan menimbangkan isu global berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan perspektif dunia yang pelbagai.